Boleh Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, selamat sejahtera. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang bersama pada petang ini. Bersama saya Datuk Hasmuni, penolong Setiausaha Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan Peguam Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Faisaluddin. Saya membacakan dulu kenyataan saya. Lepas tu saya akan melayani persoalan yang timbulkan. Hari ini Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia telah membuat satu laporan polis berkenaan dengan keabsahan iaitu legitimasi status Perdana Menteri mengikut perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan. Keabsahan status Perdana Menteri ini dipersoalkan berasaskan dua faktor. Pertama, warkah Presiden UMNO yang diutuskan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertarikh 30 Julai 2021 beserta 14 surat akuan ahli-ahli Parlimen UMNO yang menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin sebagai Perdana Menteri. Dengan penarikan 14 ahli Parlimen tersebut, kerajaan berasaskan kedudukan tempat duduk di Dewan Rakyat yang mutakhir iaitu 114. Hilang 14 orang sokongan menjadikan kedudukan sokongan terhadap Perdana Menteri hanya tinggal 100 ahli Parlimen. Justru hilang majoriti. Kedua, sebagaimana yang dilaporkan di portal Malaysia Post, surat yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun yang menjawab warkah Yang di-Pertuan Agong yang ingin mendapatkan penjelasan kedudukan sokongan terhadap kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin. Dalam surat yang tular tersebut, Datuk Azhar menjelaskan, saya bacakan, kedudukan mutakhir bilangan ahli Dewan Rakyat yang menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada 106 seperti mana dimaklumkan pada 3 Ogos yang lalu, kini berbaki 100 orang ahli Dewan Rakyat sahaja. Pemuda UMNO meminta agar Yang di-Pertua Dewan Rakyat segera menafikan surat yang ditularkan. Walaupun dalam Malaysia Post menyebut beliau tidak mahu komen mengenainya kerana melibatkan Istana Negara. Kegagalan melakukannya hanya mengesahkan surat tersebut dan menzahirkan bahawa Perdana Menteri secara rasmi sudah sah hilang majoriti. Berasaskan dua faktor ini, Perdana Menteri seolah-olah sudah hilang keabsahannya dan mesti segera melepaskan jawatannya berasaskan perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan yang mana disebutkan jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan Jemaah Menteri, melainkan jika atas permintaannya Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Maksudnya ada dua saja pilihan, sama ada meletakkan jawatan ataupun menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk Parlimen dibubarkan. Tetapi tuanku Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa di bawah klausa 2B dalam perkara 40 untuk menolak permintaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi maksud pembubaran Parlimen atas situasi pandemik COVID-19 yang masih meruncing ketika ini. Jika ini berlaku, maka Perdana Menteri tidak ada pilihan melainkan untuk meletakkan jawatan. Isu keabsahan, isu legitimasi status Perdana Menteri ini amat kritikal. Saya ulang, amat kritikal dan serius.
kerana memberi implikasi besar terhadap segala urusan pentadbiran dan hal ehwal kerajaan dan negara ketika ini. Ini termasuklah antara lainnya status keabsahan segala kelulusan yang dibuat oleh Perdana Menteri terhadap dasar-dasar dan polisi-polisi baru kerajaan. Kedua, status keabsahan segala pinjaman yang dibuat oleh kerajaan termasuk yang terbaru dalam tempoh seminggu ini berjumlah 11.5 bilion ringgit. Ketiga, status segala kontrak dan waran-waran yang diluluskan oleh Perdana Menteri yang sudah hilang keabsahannya. Malah isu yang paling besar apabila Perdana Menteri sudah hilang keabsahannya akibat daripada hilangnya majoriti di bawah perkara 40 Perlembagaan Persekutuan, Perdana Menteri sudah hilang kuasa yang diperuntukkan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Justru Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia mendesak agar Perdana Menteri segera meletakkan jawatan lantaran sudah hilang majoriti sokongan ahli parlimen, sekaligus mengelakkan implikasi besar terhadap keabsahan segala urusan kerajaan dan negara yang boleh dipersoalkan kelak. Itu saja kenyataan saya. Kalau ada persoalan yang nak dibangkitkan. Datuk, semalam ada perjumpaan dengan pemimpin dari Sabah Sarawak, semuanya perbincangan hingga ke 5 malam. Jadi adakah ini cubaan Tazmirin untuk mencari tambahan sokongan yang kita tahu telah hilang sokongan? Yang kita tahu, okey, pertama sekali kita kena faham, kita berasaskan perlembagaan. Ahli-ahli parlimen bersumpah atas jawatan untuk sentiasa mentaati, mempertahankan dan memelihara Perlembagaan Persekutuan. Apa juga tindakan mesti berpandukan Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan disebut dalam perkara 43/4 menyatakan bahawa apabila Perdana Menteri sudah hilang majoriti, saya baca balik, jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan Jemaah Menteri, melainkan jika atas permintaannya parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Maknanya dia ada dua pilihan saja, letak jawatan ataupun bubar. Tetapi dalam konteks ini kita kena ingat, kita ada dua kaedah bagaimana kita nak menentukan keabsahan majoriti Perdana Menteri. Pertama, di dalam parlimen, iaitu menerusi undi percaya. Yang ini semua jelas. Yang kedua adalah di luar parlimen. Ini sudah ada kes yang telah pun diputuskan di Mahkamah Persekutuan, iaitu kes yang melibatkan Datuk Seri Nizar melawan Dr. Zamri pada 2010. Dalam kes ini sebenarnya Mahkamah Persekutuan telah pun menetapkan bahawa ada 3 implikasi dalam konteks kes ini. Pertama, kehilangnya majoriti boleh ditentukan bukan saja di dalam Dewan tetapi juga di luar Dewan. Dan di luar Dewan ini boleh ditentukan dengan pelbagai cara. Dalam kes di Perak, melalui temu ramah Sultan dengan setiap ahli-ahli Dewan. Melalui SD pun boleh juga. Sebab dalam perlembagaan tidak disebut secara spesifik bagaimana nak menentukan keabsahan majoriti ini. Tetapi dengan adanya kes 2010 ini yang telah pun diputuskan di Mahkamah Persekutuan, Datuk Seri Nizar versus Dr. Zamri, maka ini sudah jadi presiden, ini sudah jadi case law, ini sudah jadi menjadi garis panduan, mana boleh ditentukan. Dalam konteks kita hari ini, bila mana saya sebutkan tadi, surat dan juga surat akuan dan juga warkah yang disampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong yang disahkan oleh Speaker Dewan Rakyat, iaitu Datuk Ad Harun. Itu surat yang pertama, warkah yang pertama. Ingat pada 30 Julai bila Presiden UMNO hanya menghantar warkah pertama
yang bawa 8 saja nama. Pada waktu itu sebenarnya dah hilang majoriti sebab kedudukan parlimen yang mutakhir adalah 114, bukan 115, sebab yang berhormat mulia Tengku Razali sudah pun mengisytiharkan dan menulis surat kepada speaker dalam sidang khas yang lepas untuk memindahkan tempat duduknya bersama dengan bebas. Maknanya kerajaan dari segi tempat duduk hanya ada 114. Itu adalah yang mutakhir. Tetapi apabila UMNO mengutus warkah pada 30 Julai kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan sisi kepada Speaker Dewan Rakyat dan disahkan oleh Speaker Dewan Rakyat kepada Yang di-Pertuan Agong, maka pada waktu itu 114 tolak 8 tinggal 106. Hilang majoriti dah. Pada 4 Ogos Presiden UMNO mengutuskan satu lagi warkah kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menyatakan secara terperinci nama-nama dan surat-surat akuan yang mutakhir, iaitu berjumlah 14 orang yang sudah pun didedahkan, dipaparkan di laman rasmi UMNO online. Itu sendiri pun menafikan majoriti daripada 114 tolak 14 tinggal 100. Apabila tular surat pengesahan daripada Speaker Dewan Rakyat semalam dan hari ini dilaporkan dalam Malaysia Post. Surat ini ditularkan dalam banyak WhatsApp group dan sebagainya. Sebab itu kita buat laporan polis. Kita nak tanya, apakah surat ini surat yang sah ataupun palsu? Sebab semalam ada satu kenyataan media yang tular mengatakan speaker membuat pengumuman kata kerajaan masih ada 114, tetapi cepat-cepat speaker keluarkan kenyataan rasmi mengatakan kenyataan tersebut adalah palsu. Dimuat naikkan dalam website parlimen dan portal parlimen. Tetapi bila tular pula surat ini dan dilaporkan dalam Malaysia Post, ada surat yang mana menjawab surat yang daripada istana meminta speaker untuk menyatakan kedudukan mutakhir Dewan Rakyat. Surat ini sebenarnya menjawab surat daripada istana yang meminta kedudukan mutakhir, sokongan ahli-ahli parlimen kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan surat ini menyatakan bahawa kedudukan mutakhir selepas mengambil kira 14 orang yang tolak, belum lagi mengambil kira Menteri Datuk Seri Noraini Ahmad yang telah pun mengisytiharkan bahawa beliau meletakkan jawatan, tapi tak ada surat akuan. Jadi berasaskan 14 seperti mana yang Presiden UMNO hantar kepada Yang di-Pertuan Agong, maka dikatakan bahawa kedudukan terakhir dan mutakhir, the latest status of support towards the Prime Minister, kedudukan mutakhir sokongan kepada Perdana Menteri hanya berjumlah berbaki 100 orang. Maknanya dengan sendiri ini yang kita minta supaya speaker kena cepat. Kalau betul surat ini tak betul, dia kena cepat menafikannya. Kegagalan menafikannya sebagaimana dia menafikan semalam, cepat dia menafikan bila surat mengatakan bahawa kerajaan masih ada 114. Dalam beberapa jam dia terus nafi. Tetapi bila keluar surat ini dah almost 24 hours dah tular, dah dilaporkan dalam Malaysia Post. Jadi ini menimbulkan tanda tanya sebab surat ini akan mengabsahkan kedudukan status Perdana Menteri yang sudah hilang majoriti sebagaimana yang disebutkan dalam surat ini. Maka dengan secara rasmi yang disebutkan oleh speaker, sekiranya surat ini betul, maka kerajaan hari ini sebenarnya Perdana Menteri sudah lagi tidak absah. Apa juga tindakan oleh Perdana Menteri untuk membeli ke, untuk memujuk ke, untuk menyogok ke, itu semua tidak relevan kerana apa juga tindakan dia sekarang akan dipersoalkan dari segi keabsahannya. Termasuklah macam mana saya katakan tadi, isu yang paling besar ialah kontrak-kontrak kerajaan, dasar-dasar, polisi, warrant, pinjaman yang dibuat. Dan yang paling besar, Perdana Menteri sudah tidak ada lagi kuasa yang diperuntukkan di bawah perkara 40, yang mana Yang di-Pertuan Agong menerima nasihat daripada Perdana Menteri, kecuali 3 perkara saja. Iaitu pertama, melantik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, itu kuasa mutlak agung. Yang kedua, menolak sekiranya
ada cadangan untuk membubarkan parlimen. Itu kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. Nombor 2. Yang ketiga, memanggil mesyuarat Majlis Raja-Raja. Ini saja 3 kuasa di bawah peruntukan perkara 42 yang Agong ada kuasa. Selebihnya Agong hendaklah mendengar nasihat Perdana Menteri. Itu perkara 40. Tetapi kalau Perdana Menteri sudah tidak sah, hilang majoriti, maka dia tak boleh dah menasihati Agong. Dan kesan kepada implikasi kepada pentadbiran kerajaan adalah amat besar. Ini sebab saya tekankan hari ini perkara ini. Datuk Seri, Tan Sri Muhyiddin sebelum ini menyatakan bahawa beliau telah mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong untuk membuktikan membuat undi di Parlimen pada September. Tidakkah kita perlu menunggu September untuk beliau mengabsahkan kepimpinannya itu? Itu sebab kita kena mengesahkan benda ni. Sebab kalau surat ini betul, sebenarnya mengikut apa yang saya sebutkan tadi, dia ada 2. Betul lah. Satu adalah mendapatkan keabsahan di Parlimen pada bulan September. Tetapi juga kita kena ingat dalam kes yang telah pun diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan, kalau ada pembuktian yang jelas bahawa Perdana Menteri sudah hilang majoriti, maka ia boleh juga ditentukan di luar Parlimen. Dan hari ini kita bercakap soal apakah keabsahan? What is the status, the legitimacy of the Prime Minister at the moment? Kita risau kalau dengan surat pengesahan ini, surat pengesahan daripada speaker ini betul, maka orang boleh persoalkan, orang boleh pergi mahkamah, kontrak-kontrak yang telah di-sign, apa juga pinjaman yang telah dibuat, apa juga perkara yang diputuskan oleh Perdana Menteri. Tak sah, takkan kita nak tunggu September. Jadi isu yang paling besar sekarang ni ialah speaker kena cepat menafikan. Kalau dia tak nafi, tak seperti mana semalam. Semalam cepat. Tak sampai 3 jam tular, terus dia buat fake. Dia kata, tu tak benar. Tetapi bila ini dah sampai lebih pada rasanya dah sampai 24 jam dah, dia tak nafi, itu bahaya. Kerana ini boleh dijadikan asas oleh sesiapa saja untuk mempersoalkan whether this Prime Minister is still having the legitimacy to rule this country, and more importantly, whatever contracts that he has signed or he has approved, that will be questioned by the people. Okay? Betul. Ya. Boleh Datuk komen sikit, sampai sekarang Presiden masih lagi tidak menyatakan dengan jelas siapa sekutu UMNO untuk membentuk kerajaan. Boleh Datuk komen sikit Datuk? Okey, pertama sekali kita kena faham ya, proses seperti mana kita dah ada kes di Perak. Dalam konteks Perdana Menteri yang hilang kuasa, dia kena letak jawatan. Itu baru satu bab, satu fasa. Bab untuk melantik siapa Perdana Menteri, itu 2 perkara yang berbeza. Kita tak boleh campur adukkan. Maksud saya, apa yang berlaku di Perak umpamanya, dalam kes Dr. Zambri dengan Niza, dan dalam kes yang terbaru, apabila undi percaya ditolak oleh majoriti ahli Dewan Negeri Perak, maka Yang Berhormat waktu itu Faizal, Yang Amat Berhormat Faizal telah hilang majoriti, maka dia meletakkan jawatan. Pada waktu itu, orang melihat bahawa UMNO, PAN, DAP, PKR sekata tak nak Yang Amat Berhormat Faizal Azumu sebagai Menteri Besar. Tetapi dalam nak melantik Menteri Besar baru, itu kuasa Sultan. Tetapi sudah tentu Tuanku akan melihat siapa yang dapat majoriti. Dan pada waktu itu ternyata bahawa UMNO, kita masih boleh berbincang balik dengan rakan-rakan kongsi kita pada waktu itu, dengan PAS, dengan PBBM. Dan akhirnya kita setuju untuk melantik Datuk Seri Syakrani. Perkara yang sama juga sekarang ini. Isu kita jangan cuba campur adukkan. Selesaikan dulu soal keabsahan Perdana Menteri hari ini sebelum kita bercakap soal siapa Perdana Menteri. Pada waktu itu kena ingat, once Perdana Menteri letak jawatan, di dalam perkara 40 kurungan 2B, kuasa perlantikan Perdana Menteri adalah kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. Jadi kita serahkan pendirian UMNO, jelas kita bincang dalam Majlis Kerja Tertinggi pun, kita serah kepada
yang di-Pertuan Agong untuk menentukan siapa Perdana Menteri yang bakal dilantik kelak. Okey? Tidakkah ia menampakkan macam UMNO ni seolah tidak ada hala tuju yang jelas apabila Tidak apa hala tuju. Kita menyerahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, itu adalah hala tuju. Hala tuju yang jelas adalah kita kembali kepada Perlembagaan Persekutuan. Seperti mana saya katakan, kita ni sebagai rakyat berpegang kepada perlembagaan. Perlembagaan kata apa? Bila seorang Perdana Menteri hilang majoriti, dia kena resign. Bila sudah letak jawatan, kembali kuasa melantik itu kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagi UMNO, kita serah kepada Yang di-Pertuan Agong dan kita hanya mengharapkan supaya Yang di-Pertuan Agong nanti pilih seorang calon Perdana Menteri bagi tempoh untuk menyelesaikan isu rakyat hari ini. Pandemik COVID dan juga isu-isu yang menyentuh soal kebajikan rakyat. Tak perlu lama. Bila kita sudah mencapai tahap herd immunity, 90% ke atas rakyat kita sudah mendapat vaksinasi. Kita mau tidak mau, kita mesti menyerahkan mandat kembali kepada rakyat. Sekiranya kita tak menyerahkan kembali mandat kepada rakyat untuk diadakan PRU pada waktu itu, kita sampai bila-bila kita takkan akan ada kestabilan politik. Dan kestabilan politik itu akan menjejaskan ekonomi. Tidak ada pelabur-pelabur yang mahu melabur dalam sebuah negara yang kerajaan boleh berubah pada bila-bila masa. Dan apatah lagi kalau perubahan itu berlaku kerana proses sogokan, proses horse trading yang berlaku. Yang ini lagi akan menyusahkan negara, memudaratkan rakyat dan negara keseluruhannya. Jadi itu prinsip kita. Datuk, tentang pendirian UMNO sendiri terhadap ahli parlimen, UMNO masih menyokong PN yang terang-terangan sebelum ini bersama dalam media bersama dengan Presiden untuk menyokong pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Adakah mereka ini wajar dipecat? Okey, kita sudah pun menghantar surat kepada semua ahli-ahli parlimen kita dua perkara. Pertama, menyatakan pendirian Majlis Kerja Tertinggi pada 3 Ogos yang lalu untuk menarik sokongan daripada Tan Sri Muhyiddin dan juga menarik sokongan daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Dan kita minta mereka menyatakan pendirian mereka, sama ada mereka akan menyokong ataupun tidak. Sebahagiannya sudah menjawab yang mengatakan mereka akan menzahirkan sokongan kepada prinsip parti waktu sidang parlimen nanti. Jadi kita tunggulah sidang parlimen kalau itu yang pilihan yang ada. Tetapi hari ini bila saya buat kenyataan ini adalah berasaskan senario dan situasi terkini, yang mana kita tak perlu tunggu parlimen bulan 9. Sebab hari ini persoalan yang besar yang perlu kita selesaikan adalah keabsahan status Perdana Menteri hari ini. Kerana surat yang telah pun tular yang belum lagi dinafikan oleh Speaker Dewan Rakyat mengatakan bahawa surat ini palsu ataupun tidak. Kalau ia tidak palsu, ia benar, ia jelas menunjukkan bahawa kerajaan hari ini sudah hilang majoriti. Bila hilang majoriti seperti mana saya katakan tadi, maka keabsahan dia sebagai Perdana Menteri akan dipersoalkan dan akan memberi implikasi yang besar. Ya? Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.